Kadar kelahiran yang semakin menurun, dia punya puratanya lah ya. Fariha seorang anak belum ada rezeki, Allah. Betul, amin. Saya pun seorang menanti kehadiran yang kedua kan. Dan itu mungkin antara faktor juga. Sebab kan dulu kita tanya, berapa orang adik-beradik? 6 orang. 6 orang. 7 orang. 7 orang, betul. Berapa adik-beradik awak? Saya 6. 6, saya 4. Dah 10 dah kat situ. Nak lawan dengan kita baru 2. Itulah. Itu yang kita nak bincangkan. Sebenarnya apa yang berlaku? Adakah sebab kita punya faktor ekonomi yang sekarang ini kita perlu berhati-hati untuk meneliti bahawa pembelanjaan seorang anak pun dah macam ni. Kos taraf hidup pun macam ni. Ataupun sebaliknya, ataupun genetik dan sebagainya, pemakanan dan sebagainya lah. Banyaklah faktor sebenarnya. Tapi sebelum tu, kita nak tahu dulu pandangan orang ramai berkenaan dengan kadar kelahiran di Malaysia yang semakin rendah, menurun ni. Jom kita saksikan bingkisan ini. Malaysia mencatatkan kadar kelahiran terendah dalam tempoh 5 dekad lalu. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, trend populasi penduduk di negara ini pada tahun 2023, suku keempat menunjukkan peningkatan jumlah penduduk sebanyak 2% dan suku keempat 2022 iaitu seramai 33.7 juta. Walau bagaimanapun, kadar kelahiran bayi di Malaysia masih merekodkan tahap penurunan sebanyak 1.1%, iaitu 112,767 kelahiran berbanding 114,067 kelahiran tahun lalu. Angka ini telah menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat akan kesinambungan pelapis generasi di Malaysia. Keadaan ni agak membimbangkanlah sebab bila berlakunya tak ada kelahiran rendah, pelapis-pelapis untuk bangsa, negara dan agama tu makin berkuranglah kan. Sebab yang ada ni akan memang setiap yang bernyawa tu akan mati kan. Macam dia nak fikir kejaya dulu. Sedangkan membina rumah tangga tu utamalah sebenarnya. Sekarang ni sebab ekonomi tak seberapa bagus, so barang pun mahal. Actually tak jadi masalah, cuma mereka fikir sekarang ni susah, cari kerja pun susah, barang pun mahal. Itulah dia orang rancanglah, tak nak anak. Anak semua orang pun nak, tapi sebab ekonomi sekarang tak seberapa bagus. Bagi saya semua ni masih terkawal lagi lah kan. Sebab yelah, orang bujang pun dia takut nak pikul tanggungjawab besar sebagai seorang suami ataupun seorang bapa kan. Kita pun faham sekarang kan, ekonomi sekarang tengah sikit merundum kan. Dia ambil masa untuk 30-an ke atas mungkin kan. Kenapa tak mau rahim banyak-banyak? Sebab barang-barang banyak mahal. Dulu satu susu, satu tin baru RM20. Sekarang satu susu 600 gram sudah mau 100 lebih. Banyak orang tak sanggup bayarlah. Nak kasih anak makan, lagi sekolah, tuition semua. Lagi dulu cari uang 1,000 boleh bela 4 anak. Sekarang 1,000, satu anak pun tak sanggup bayar. Memang tidak dinafikan, pelbagai faktor diambil kira oleh masyarakat hingga memberi kesan kepada penurunan kadar kelahiran ini. Namun, kita juga sewajarnya mengambil kira tentang pelapis anak bangsa agar negara Malaysia tidak menjadi negara tua 2044 seperti yang dijangkakan. Baik, saya rasa itu antara pendapat yang kita boleh fikir betul, ada betulnya juga kan. Tapi bagaimana sebenarnya kita boleh memikirkan jalan yang boleh membantu sebenarnya rakyat Malaysia untuk membina keluarga supaya ini juga memacu kepada kemajuan negara juga sebenarnya kan, pembangunan negara itu. Betul. Baik, kita nak perkenalkan dulu siapa nama awak? Hanif. Hanif, baru seorang. Hanif, okey, perkenalkan. Okey, Dr. Rosita Ramli, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Matematik Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, bila dengar tu, Doktor dengar pandangan mereka, saya nak tanya pendapat Doktor. Ya. Bagaimana? Okey, jadi pertamanya terima kasih kerana menjemput saya ke sini untuk berkongsi ilmu sikit sebanyak, insya-Allah. Sebelum kita mulakan, izinkan saya terangkan dulu apa itu kadar kelahiran ataupun kadar kesuburan, orang panggil kadar fertility, supaya kita insya-Allah berada dalam pemahaman yang sama untuk topik ni. Jadi kadar kesuburan ni adalah ukuran di mana jumlah bayi yang lahir dibahagikan dengan
jumlah wanita yang berpotensi untuk hamil. Jadi contoh, kalau ada 10 wanita, mungkin wanita yang pertama saja melahirkan anak, jadi kadar fertility ataupun kadar kesuburan ataupun kadar kelahiran untuk kumpulan ini adalah 1/10. Betul Hanif, 1/10. Kalau wanita ini melahirkan dua orang anak, jadi kadar kelahiran 2/10, 0.2. Katalah wanita pertama melahirkan seorang anak, wanita ketiga melahirkan kembar 2, jadi 3/10, 0.3 kan. Jadi trend ini sebenarnya menurun. Menurun kalau kita bandingkan Malaysia dengan global, memang trend fertility ni, kesuburan ni menurun. Jadi kalau menurun lepas tu naik balik, kita tak risau kan. Tapi semakin menurun berterusan. Betul. Nisbahnya dari dulu tu maksud dari seorang wanita 6 orang anak, 5 orang anak kan? Kan. Hanif ada berapa orang adik-beradik dulu? Adik-beradik 4. 4. Saya 6. Sekarang ni sudah kritikal. Satu wanita 1.8. Berarti 2 lah ya. Ya, sepatutnya itu yang optimal lah. 2 supaya maksudnya anak tu seorang anak boleh menggantikan bapa, seorang anak lagi boleh menggantikan ibu. Doktor, saya nak tanya, dengan penurunan kadar kelahiran dan juga kesuburan ini, impak kepada negara kita di masa hadapan ini akan menjadi negara yang menua? Ya, betul Hanif. Sebab ini kepentingan dia adalah penggantian generasi. Kalau kita ambil apa dia penggantian generasi itu, kalau kita bahagikan komposisi masyarakat ni kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama tu bayi dan kanak-kanak, kumpulan kedua remaja dan dewasa, kumpulan ketiga tu pesara dan warga tua. Jadi kumpulan mana yang menyumbang kepada ekonomi negara? Kumpulan kedua kan, yang menyumbang kepada ekonomi negara yang bekerja. Jadi kumpulan 2 ni akan menggantikan generasi kumpulan ketiga dan digantikan oleh kumpulan pertama. Tapi dengan penurunan kadar kelahiran ini, bilangan kumpulan pertama ni akan juga menurun. Jadi ada masalah di situ, akan memberikan cabaran sosioekonomi kepada sesebuah negara. Bila saya nak tanya juga, adakah satu penyelidikan telah dilakukan pastinya kadar penurunan tu bermula, mungkin boleh kita tahu sejak bila tu kan, bila kata macam makin lama makin menurun. Trend tu lah. Trend tu, corak tu memang sebenarnya corak penurunan tu adalah konsisten. Tapi yang merisaukan adalah macam yang saya sebut tadi, pada tahun 2000 penurunan tu mengatasi kadar kesuburan ataupun kadar kelahiran global. Itu tak seimbang lah. Ya, lepas tu pada tahun 2013 turun di bawah paras penggantian. Maksudnya paras penggantian ni yang tadilah saya cakap sepatutnya yang optimalnya digalakkan sekurang-kurangnya ibu dan ayah tu ada 2 orang anak. Digantikan oleh 2 orang. Tapi sekarang ni dah 1.8, 1.7. Doktor, kita mungkin nak sentuh sikit berkaitan dengan apabila kadar kelahiran ini menurun. Tadi ramai sekali memberikan pendapat berkaitan dengan punca-punca dan faktornya. Dalam negara kita di Malaysia ni, tak boleh dinafikanlah memang pelbagai faktornya. Tapi menurut pandangan doktor sendirilah, punca sebenar di negara kita ini, adakah gaya hidupnya, penggantian generasi ke, mungkin pemikiran dulu lain, sekarang lain, sosioekonomi ke, macam mana doktor? Banyak faktor lah Hanif. Kita tak boleh nak kata satu faktor sajalah. Banyak. Contohnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi ni kita boleh tengok dari 2 sudut. Satu sudut negara dan juga satu lagi individu. Kalau negara tu, pembangunan ekonomi itu disumbangkan oleh apa? Pencapaian akademik yang meningkat, penyertaan tenaga buruh yang meningkat, urbanisasi, maksudnya urbanisasi ni yang luar bandar menjadi bandar. Kan? Ini semua menyumbang kepada penurunan kadar kelahiran. Kalau dari segi individu pula, kos sara hidup yang tinggi. Tadi kan kita nampak ada harga susu meningkat kan. Jadi kadang-kadang masalah kesuburan
yalah, kadar kelahiran menurun tu bukan disebabkan masalah kesuburan tapi pilihan kan. Itulah. Dan juga kadang yang ada masalah kesuburan dia pula rawatan tu pula harganya tinggi. Kan. Bukan semua boleh dapatkan rawatan tu dan boleh berubah sebab bergantung kepada individu. Individu tu respon kepada ubat-ubatan secara yang berbeza kan. Mungkin perlukan ubat tambahan, kos tambahan lagi. Okey. Ada juga kita dari segi pembacaan dia kata Malaysia merupakan negara ketiga di Asia Tenggara. Ya. Yang rakyatnya suka membujang. Jadi adakah itu antara faktor yang akan kan mungkin banyak macam doktor kata kita ni banyak tekanan yang mungkin seseorang tu memilih untuk macam lebih bujang lagi baguslah. Betul. Bagaimana melihat faktor tu? Malaysia tu ramai yang suka membujang ni. Mengapa ni boleh terjadi? Suka hidup membujang kan. Jadi ini pun kita boleh tengok dari dua sudut juga, Hanif, Fariha. Yang pertama adalah pilihan sendiri. Kalau pilihan sendiri ni kita tak boleh buat apalah. Itu pilihan kita kena hormatlah kan. Nanti kalau kita paksa pun akan jadi masalah lain pula kan. Tapi satu lagi bukan pilihan sendiri. Yang bukan pilihan sendiri tu satu yang kita boleh usahakanlah. Di situ di mana masyarakat perlu ambil tahu, ambil peduli, perlu bantu masyarakat, maksud saya keluarga, rakan-rakan mungkin boleh cuba kenalkan dengan calon-calon yang baik. Ada juga laman web, aplikasi mencari jodoh dan yang paling penting lah kan bermunajat. Bermunajat. Okey, doktor, kita nak raikan sebenarnya ada soalan dan juga pandangan daripada rakan kita di Facebook MSI TV3. Baik. Ini daripada Pak Ngah Merbuk ni. Selain faktor ekonomi, adakah faktor lain yang menyebabkan kadar kesuburan menurun? Seperti faktor pemakanan ke, penyakit ke yang menyebabkan kadar kesuburan ini menurun? Mohon pencerahan pakar. Ini betul-betul berkenaan dengan kesuburan, bukan pilihan tu tadi, doktor. Berkaitan apa? Pemakanan. Pemakanan kan. Okey, ini lebih kepada gaya hidup. Gaya hidup yang bagus ni adalah di dalam kawalan kita. Boleh ubah. Jadi betul lah. Itu gaya hidup, diet yang saya ni bukan bakat, saya ni orang matematik. Jadi kita menggunakan model matematik, statistik untuk mengkaji fenomena. Tapi bila kita dapat sesuatu keputusan daripada analisis tu, kita bacalah untuk faham fenomena itu kan. Jadi diet tu memang penting lah. Diet yang sihat, pemakanan. Kalau cuba untuk hamil memang ada makanan yang digalakkan untuk ambil, ada makanan tambahan yang perlu ambil. Tapi apa-apa pun jika kita cuba untuk mendapatkan zuriat, insya-Allah berjumpa yang pakar, pasti akan dibantu. Pakar kan. Saya faham Pak Ngah Merbuk tu sebab mungkin dia nak kaitkan juga dengan zaman sekarang ni sebabkan sekarang suami isteri bekerja. Betul. Jadi dengan kekangan waktu yang ada, kalau dulu kita tahu ibu kita seorang suri rumah tangga, dia yang memasak. Kan? Tapi sekarang ni kita duduk bekerja, makan semua segera. Yang pantas saja. Jadi mungkin itu menyebabkan penurunan kesuburan seseorang tu kan, sebab pemakanan tu kan banyaklah bahan-bahan yang kita pun tak boleh nak kawal juga. Betul. Doktor, kita mungkin nak melihat kepada satu faktor yang lain pula. Okey, tadi ramai yang gelisah tentang harga, ekonomi, faktor-faktor luar lah. Mungkin ada inisiatif yang boleh ada bantuan daripada kerajaan dalam memastikan bahawa sebab ini trend membabitkan isu global ini. Betul. Negara kita juga ini impaknya. Mungkin kerajaan boleh lakukan sesuatu untuk memastikan bahawa kadar kesuburan ini, faktor luar sebegitu tidak perlu dibimbangkan oleh rakyat terutamanya. Kita nampak inisiatif kerajaan melalui agensi kerajaan LPPKN ada menawarkan bantuan dari segi rawatan kesuburan. Ada. Cumanya kekangannya adalah itu untuk kehamilan yang pertama. Jadi kehamilan pertama, kalau kita merawat kehamilan yang pertama, dia masih tak cukup. Sebab kadar penggantian optimum tadi adalah satu ibu dan satu bapa, dua orang anak kan. Minimum, jadi mungkin sesuatu yang boleh difikirkan oleh kerajaan dan juga agensi-agensi kerajaan yang berkaitan supaya bukan terhad hanya kepada kelahiran yang pertama sahaja. Mungkin
kelahiran yang kedua juga. Betul. Yang kedua yang macam mungkin jarak dia macam ya, kan, sebab ini susah ni. Sebab dah betul. cuba, kita dah cuba. Betul Fariha. Betul. Mungkin saya Betul Fariha. Kes tadi dekat Ya. Kan mungkin itu boleh tambah nilai juga lah kan. Betul. Itu antara yang boleh membantu lah. Maksudnya kita tahu kerajaan menyeru rakyat Malaysia untuk menambah ahli keluarga dan sebagainya. Tapi mungkin ada sokongan yang boleh membantu untuk meringankan beban. Sebab sekarang rakyat ni otak dia kalau ada 30 benda dia fikir. Betul. Pasal susu, pasal lampin, pasal macam-macam lah kan. Okey, mungkin selain daripada itu doktor, apa lagi sebenarnya yang kita boleh sebagai rakyat lah kan kita menyambut bahawa pentingnya kelahiran tu untuk membina sebuah negara yang lebih baiklah. Semua pihak perlu berganding bahulah sebab kita perlu sama-sama memainkan peranan untuk meningkatkan semula kadar kelahiran ni. Jadi banyak faktor, kita ubah cara hidup, gaya hidup bersenam. Kita bukan nak kata semua orang yang kurang anak ni dia tak bersenam ke. Tak ada, tapi kita mainkanlah peranan. Gaya hidup tu paling penting yang kita boleh kawalkan. Kawasan yang tercemar itu pun sebenarnya mengurangkan kadar kelahiran kawasan yang tercemar. Tekanan. Kita di tempat kerja berhadapan dengan tekanan kan. Memang kita tak boleh lah, tapi kita perlu uruskan tekanan tu. Tekanan ni bukan saja untuk isu kesuburan atau kelahiran ni. Dia sebenarnya boleh mengundang pelbagai perkara negatif kepada kita kan. Jadi kita perlu kawal lah. Betul doktor, saya tengok kepada dua benda lah. Satu mungkin yang memang betul-betul mencuba tetapi tak dapat. Satu lagi mungkin yang menjadikan benda ni sebagai pilihan. Macam mungkin dulu saya ada satu mentaliti ni, selesa dengan hanya seorang anak saja. Dah selesa, cukup lah. Yang penting kita dah ada zuriat dah ni. Tapi mungkin ada yang tak tahu bahawa sebenarnya nak mengganti generasi tu yang kita tak tahu ni. Kita dah bimbang lah ni. Takkan seorang je. Nanti negara kita tak cukup berganti. Nak memperbetulkan mentaliti tu doktor. Sebab itulah Hanif, Fariha, bagusnya isu ini pada hari ini. Perbincangan ni lah. Perbincangan sebab kalau tidak masyarakat tak tahu, masyarakat tak cakna, kan? Adanya isu penggantian generasi. Seorang ibu, seorang bapa lebih baik sekurang-kurangnya 2 orang anak. Masyarakat tak tahu. Jadi kita yang boleh menyampaikan maklumat ni kan, cuba berkongsilah. Memanjangkan maklumat ni kepada masyarakat. Baik. Dan kita mengharapkan kita sebagai rakyat lah kan, suara-suara rakyat ni yang tadi memfikirkan bahawa tekanan hidup, ekonomi dan sebagainya. Saya setuju dengan pendapat doktor, pastinya perlu ada satu sistem sokongan yang padu daripada pihak kerajaan juga untuk membantu sebenarnya. Bukan saja untuk kelahiran pertama tetapi melihat kembali latar belakang keluarga yang sepatutnya boleh dibantu kan untuk kesuburan tu. Betul. Apa salahnya kalau bagus untuk negara kita kan dari sudut pelbagai sudut lah, ekonomi dan sebagainya. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Rozita Ramli, Pensyarakanan Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi UKM sudi bersama kita berkaitan dengan kadar kelahiran di Malaysia pada hari ini. Semoga memberi manfaat doktor. InsyaAllah. Pagi nanti ya. Ya, insyaAllah. Selamat bertugas juga.